Menumpang kasih PAS hanya tahu mendabik dada. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan PAS menyertai parti dalam Perikatan Nasional PN kerana mahu menyertai pilihan raya umum ke-15 PRU15 sebagai kerajaan dan bukan sebagai pembangkang. Beliau menegaskan langkah PAS sangat panjang, bukan sekadar langkah syaratan yang menyaksikan Pakatan Harapan PH tumbang dan parti itu menyertai PN. PAS melangkah menuju PRU15 bersama 3 model kerajaan negeri iaitu Kelantan, Kedah dan Terengganu dan menyertai Kabinet Kerajaan Pusat. PAS bersama dalam melakukan perubahan kerajaan daripada PH kepada PN yang dilaksanakan secara demokratik mengikut undang-undang yang sah dan berprinsip. Abdul Hadi yang juga ahli parlimen marang menegaskan PAS memulakan langkah terkini dalam menegakkan perpaduan umat Islam dan bukan Islam dalam PN dengan menolak fahaman fanatik, ekstrim, liberal yang tidak kuat pegangan agama dan bersikap oportunis. Katanya perpaduan ummah bukan untuk menyelamatkan parti atau beberapa orang pemimpin tetapi bersama-sama menyelamatkan negara dan semua rakyat. PAS sentiasa konsisten memilih demokrasi pilihan raya sebagai pendekatan paling damai walaupun pernah mengalami pengalaman kalah, menang, rebah dan bangun berulang kali sejak ditubuhkan sebelum merdeka. Beliau turut mengulas pembentukan Muafakat Nasional MN yang menjadi asas permulaan kepada konsep Islam memimpin. Beliau menegaskan tahap integriti pemimpin PAS sama ada sebelum atau selepas menjadi kerajaan jelas tidak berubah dan ia boleh dilihat berdasarkan sejarah parti itu memerintah Kelantan, Terengganu dan Kedah. Wahai Haji Hadi Awang, sejarah mana yang dilihat sebagai kejayaan buat PAS dan apa pula yang dikatakan sebagai integriti? Apa yang rakyat perhatikan selama kalian berada dalam kerajaan pusat hanya sekadar menumpang kasih orang? Apa yang kalian buat untuk rakyat, terutamanya Menteri PAS yang tidak habis-habis mencipta kontroversi serta publiciti murahan dengan kenyataan dangkal dan tindakan kalian sebagai kail sejengkal? Rakyat tidak pernah lupa perangai Menteri Besar Kedah yang angkuh dalam isu air, kereta mewah dan pelanggaran SOP. Rakyat juga tidak pernah lupa perangai PAS di Terengganu sehingga dikhabarkan kini Menteri Besarnya sedang menjauh dengan pihak istana. Belum lagi kita sentuh tentang anak beliau yang menganggap rakyat seperti sampah. Rakyat juga tidak pernah lupa bagaimana layanan yang diberikan pimpinan PAS di Kelantan. Isu pembelian Mercedes dan kenaikan allowance ESCO. Rakyat disuruh tada air hujan untuk kegunaan harian dan pelbagai masalah yang melanda negeri serambi Mekah itu. Jadi jom channel ingin bertanya sekali lagi kepada Haji Adi, di mana integriti pemimpin PAS yang dikatakan hebat dalam memimpin atau konsep Islam memimpin itu? Setahu rakyat, kilang arak tetap juga beroperasi, malah dijual di kedai sebenika dengan penuh bangga berdasarkan dalil kamu. Pramugari tetap juga tidak bertudung. Judi semakin menjadi-jadi sehingga 22 kali cabutan setahun berbanding 8 kali ketika PH mentadbir negara. Sesungguhnya berbicara dan berjanji itu dan ini adalah satu kerja yang mudah bagi puak PAS. Tetapi bila tiba masa untuk melaksanakannya, segala dalil dari Al-Quran dan hadis dikeluarkan digunakan sebagai sokongan. Sedarkah kita bahawa golongan Islamis sering meminggirkan isu keadilan, sosial dan hak asasi manusia apabila mereka mula mendapat kuasa? Presiden Amanah Muhammad Sabu mengambil contoh pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang diketuai Allahyarham Muhammad Morsi dan kemudiannya berlaku rampasan kuasa sehingga disingkirkan oleh pihak tentera. Menurutnya, golongan Islamis apabila berkuasa perlulah meningkatkan usaha untuk memperbaiki keadaan sosial dan keadilan untuk semua rakyat. Begitulah juga kita lihat di Malaysia. Apabila Islamis diberi peluang berkuasa, kita lihat dalam suasana kemiskinan dan rakyat susah menghadapi pandemik COVID-19. Yang diutamakan di Kelantan ialah membeli kereta-kereta mewah Mercedes. Kita mahu umat Islam yang selalu menyanjungi golongan Islamis ini mestilah mereka bergerak di samping terus mempertahankan soal fiqh iaitu haram, halal, makruh atau boleh dan tidak boleh tegasnya. Katanya dalam satu kenyataan khas di Facebooknya semalam, pada masa yang sama, soal keadilan sosial mesti diperjuangkan terus. Bila menjadi pemimpin, bukan soal pelit kereta yang boleh mengangkat martabat kita. Bukan soal gelaran, rebut gelaran-gelaran sampai ke peringkat membuat lobi untuk mendapat gelaran-gelaran daripada baginda sultan atau raja. Bukan kekayaan yang perlu ditunjukkan untuk orang hormati, tetapi mesti kita perjuangkan keadilan sosial. Jelasnya golongan Islamis hendaklah terus mengangkat martabat Islam bukan sahaja dengan ucapan dan slogan, tetapi akhlak yang lebih utama.
Jadi kepada para pemimpin PAS, jangan terlalu syok sendiri mengeluarkan kenyataan itu dan ini. Kerana rakyat sebenarnya tidak sabar menanti PRU 15 untuk menentukan nasib kalian. Dan mereka juga sedang bertepuk tangan sebenarnya melihat gelagat kalian yang terus hidup dalam penafian dan pembohongan. Kalau betul apa yang dikatakan Haji Hadi bahawa PAS menyertai parti dalam PN kerana mahu menyertai PRU sebagai kerajaan bukan pembangkang, itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan memalukan. Kerajaan? Kerajaan apa? Kerajaan tebuk atap? Kerajaan pintu belakang? Atau kerajaan yang bersekongkol dengan kleptokrasi? Yang ada kalian di dalamnya hanya sebagai Pak Hangguk dan Tunggul Kayu Mati. Kalian sebenarnya umpama merak di dalam hutan, kembangkan ekor dengan penuh melentik, merasa dirinya cantik, namun tiada juga yang tertarik. Rakyat tidak bodoh dan perlu ingat, rakyat sentiasa memerhati.